Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Okey, boleh kita mula pelan-pelan insya-Allah. Baik, jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kuliah pertama kita dalam tahun baharu. Kita insya-Allah akan sambung, kalau ikut tak salah saya tanda muka surat 188. Betul. Okey, 188 berarti kita akan sambung cerita asbabun nuzul kepada ayat ni lah. Okey, ini baru sababun nuzul ibu ataupun asbabun nuzul, sebab kepada penurunan ayat ini. Ataupun lebih spesifik ayat 11 sehingga 18 muka surat 183 dalam buku. Ya, bagi yang ada buku, muka surat 183 sehingga bermula 183. So ayat tumpuan kita adalah ayat 11. Ayat 11 sehingga ayat 18. Tapi kita belum lagi sebenarnya syarah ayat. Kita masih lagi bercerita tentang sabab nuzul, iaitu sebab kepada penurunan ayat ini. Yang ni cerita tentang siapa ibu? Cerita tentang ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ibunda kita salah seorang daripada ummahatul mukminin, ibunda orang beriman, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu Sayyidatuna Aisyah mendapat gelaran, antara salah satu gelaran beliau adalah wanita yang disucikan dari langit. Sebab apabila adanya tuduhan-tuduhan jahat yang kita akan tengok daripada 11 sehingga 18 ni, ya, turun ayat ini untuk menyucikan Sayyidatuna Aisyah. Maksudnya tuduhan ataupun perkara-perkara, cerita-cerita yang viral tentang Sayyidatuna Aisyah itu tidak benar sama sekali. Okey, so kita sambung baca muka surat 188 ibu-ibu. Okey, 188. Kita dah tengok dah permulaan cerita sedikit, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi SAW pergi berperang, maka cabut undi naik nama siapa? Sayyidatuna Aisyah. Yang ni kita dah sampai dah, kita dah bincang dah pada muka surat sebelum ni. Jadi dipendekkan cerita, selepas pulang ataupun on the way back daripada tempat peperangan ke Madinah, maka mereka berehat di satu tempat dan kemudian Aisyah tercicir dalam waktu rehat tersebut. Okey, saya sebutkan RNR. Yang ni kita pergi laju sikit. Sebab apa? Sebab kita dah bincang dah sedikit. Okey, Aisyah masuk ke hutan ataupun masuk ke dalam, bahagian dalam sedikit ketika waktu rehat untuk qada hajat sebagai ulama sebut, dan kemudian keluar balik baru tersedar ada sesuatu yang tercicir daripada Sayyidatuna Aisyah.
Ya, ada pun sebahagian yang menyebut rantai ataupun gelang dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Poin dia sesuatu tercicir daripada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah masuk balik untuk cari barang yang tercicir tersebut, dan apabila kembali semula ke tempat rehat tersebut, rupa-rupanya rombongan Nabi SAW telah bergerak meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Kerana orang yang angkat haudaj. Haudaj itu kita bayangkan sepertinya apa dia dah? Apa dia kak? Tandu, lupa dah kan. Bulan lepas kita belajar perkataan tandu. Ataupun sebahagian menyebut tempat duduk di atas, seperti tempat duduk di atas unta tersebutlah. Tetapi lebih kepada haudaj ini adalah orang yang angkat. Okey, jadi bila Aisyah masuk dan keluar balik untuk cari barang yang tercicir tersebut, ya, tanpa disedari orang yang angkat tersebut tanpa sedar bahawa rupa-rupanya Aisyah tak ada dalam tu. Dalam arti kata lain, ada dengan tak ada tu lebih kurang sama aja. Dan sememangnya ulama sebutkan Aisyah ni kecil ibu-ibu. Ya, sehingga sebagai ulama kata Aisyah ni kecil dan ringan tubuh badannya, menunjukkan salah satu perkara, mungkin bukan tentang kita nak fikir tentang fizikal, oh memang jenis keturunan kecil kot, bukan yang tu sahaja. Ya, sebagai ulama saya pernah baca menunjukkan Aisyah ni menjaga kesihatannya. Jadi kita pun nak kena fikir juga tu. Salah satu azam tahun baru apa dia ibu? Nak diet? Diet nak diet tu betul tak tiap-tiap tahun? Ataupun kan tiap-tiap tahun, ataupun mungkin tiap-tiap hari kan. Tapi kita boleh belajar lah dalam situasi ini. Salah satunya mungkin sebahagian orang memang dia punya apa dia, family dia memang kecil-kecil ke, atau badan sedikit besar-besar dan sebagainya tu. Tapi salah satunya lebih kepada menjaga kesihatan ni ibu, menjaga kesihatan. Dan menjaga kesihatan ni satu benda yang serius, bukan benda yang main-main. Bukan sebab nak diet, sebab orang lain kurus aku pun nak kurus, orang sihat aku pun nak sihat, tidak. Ya, kalau saya pernah sebut juga mungkin dekat sini bahawasanya disebutkan ahli syurga ni makanan dia makanan yang sihat-sihat. That's why ibu, pada tempat-tempat yang bila Allah Ta'ala cerita tentang makanan di dalam syurga, biasanya Allah akan cerita tentang buah-buahan. Sebab tu dalam Quran banyak sebut tentang buah, betul tak? Ya, sebut tentang inab, anggur, sebut tentang delima, pisang, kurma, lagi ibu? Apa dia lagi? Tin, zaitun, lagi? Ya, tak ada lah, durian semua tak ada lah. Tapi Allah Ta'ala sebut wafakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Berarti yang tak disebut secara spesifik tu pun ada. Dan kebanyakan tempat di dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut tentang syurga ataupun makanan ahli syurga, biasanya akan ada cerita pasal buah. Bahkan di dalam surah Al-Waqi'ah ibu, Allah Ta'ala sebut dahulu buah-buahan, baru sebut tentang burung ataupun daging burung. Ibu-ibu nak tengok datang mana? Jadi kita tengok surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah surah yang ke-56 ibu-ibu. Surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah, dalam Al-Quran muka surat 535. Yang saya pergi cepat lah ibu sebab kita tak berbincang berkaitan dengan surah An-Nur. Tapi alang-alang nak bagi tahu kata Aisyah dia fit. Okey, so kita pun nak kena jadi fit juga ya, macam Aisyah insya-Allah. Walaupun mungkin kita tak jumpa secara spesifik, tetapi kalau nak tengok Nabi dan para sahabat Nabi dan para isteri Nabi, pastilah menjaga kesihatan, betul tak ibu-ibu? Ya, nak berdakwah, nak berkeluarga, nak bermasyarakat. Okey, ibu tengok surah Al-Waqi'ah, bermula muka surat 534. Surah Al-Waqi'ah surah yang ke-56. Baik, surah ni ibu cerita tentang 3 golongan pada hari kiamat. Berapa? 3. Yang saya pergi laju, 3 golongan ibu yang akan dibentuk ataupun akan ada pada hari kiamat. Esok-esok kita semua ni ibu akan terbahagi pada 3 golongan ni. Dia tak ada dah Kedah-Kedah, Kelantan-Kelantan, ya, Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota, fasa 1, fasa 1, tak ada dah. Dia akan terbahagi pada 3 golongan ni sahaja.
Dan 3 golongan, dua golongan duduk dalam satu kelompok besar, satu lagi golongan yang asing. Saya bahagikan cepat sedikit. Ibu perhatikan ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 Allah Ta'ala sebut wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu akan terbahagi pada 3 kelompok atau 3 golongan. 6 ayat sebelum tu duk cerita tentang macam mana berlaku hari kiamat. Ya, gunung ganang yang kuat, yang teguh akhirnya menjadi seperti hancur seperti debu. Kita tak akan boleh bayangkan ni ibu ya. Dan pada hari itu manusia akan terbahagi pada 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan, betapa beruntungnya golongan kanan. 1. 2. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, betapa beruntungnya golongan kiri. Betapa deritanya golongan kiri. Okey, golongan kanan betapa beruntungnya golongan kanan, golongan kiri betapa deritanya atau siksanya golongan kiri. Was-sabiqun as-sabiqun, golongan yang terkehadapan kerana dia terkehadapan. Yang ni VVIP syurga ibu. Kenapa digelar as-sabiqun? Kerana dia as-sabiqun. As-sabiqun yang pertama menunjukkan nama golongan tersebut. As-sabiqun yang kedua menunjukkan perbuatan mereka masa kat dunia. Kenapa mereka tu jadi orang yang ke depan? Kerana mereka orang yang ke depan. Kenapa mereka boleh mendahului masuk syurga? Sebab masa kat dunia mereka lah mendahului dalam hal-hal kebaikan. Sedekah mereka cepat, yang solat mereka cepat, aurat mereka sempurna, puasa Ramadan mereka sempurna, puasa sunat pun mereka sempurna. Gitu. Okey, as-sabiqun nama golongan dia. As-sabiqun as-sabiqun, mereka yang terkehadapan kerana mereka terkehadapan. Berarti kenapa mereka duduk depan dalam syurga? Kenapa mereka tu dapat VVIP seat? Sebab dekat dunia mereka beramal cara VVIP seat. Ayat ni selalu saya sebut ibu-ibu analogi macam ni. Kita naik flight ibu-ibu, ada orang yang bayar business class, kan? Business class duduk depan tu ibu-ibu, dapat keselesaan lebih besar daripada seat orang economy class. Saya tak tahu lah, saya tak biasa naik business class ibu-ibu, tapi orang cerita macam tu lah, kan? Kita tengok dia ada makan lebih daripada orang economy class ibu-ibu. Makan lebih makan pun sedap lagi. Lepas tu kekerapan makan pun banyak kali lagi. And seat pun lebih besar. Dan ada kelebihan-kelebihan. But you have to pay more untuk duduk dekat business class. Betul tak ibu-ibu? Okay, so you pay more, you dapat more treatment lah, bigger seat, makanan lagi kerap dan sebagainya. Okay, so begitulah analogi VVIP ibu. You want more, you have to pay more. Nak duduk dekat seat VVIP kena banyak lebih. Maka nak duduk seat VVIP syurga kena amal lebih. Dia tak boleh biasa-biasa. Yang biasa-biasa tu, yang kalau kita sebut biasa-biasa tu pun dah golongan kanan, betul tak ibu? Golongan kanan tetap syurga ibu, jangan pandang rendah, tetap syurga. Syurga tu dah besar dah ibu, tapi ni VVIP syurga. Subhanallah, para ulama asingkan ataupun differentiatekan, bezakan macam mana ada manusia boleh duduk VVIP as-sabiqun, ada golongan yang ashabul yamin. Sebahagian ulama menyebutkan kerana as-sabiqun ini bukan sahaja menjaga perkara-perkara fardu, tetapi sangat menitik beratkan perkara-perkara sunat. Kiraat fardu tu dah tip-top, yang sunat pun tip-top. Adapun ashabul yamin adalah orang yang sangat menjaga fardu, tapi kadang-kadang ada sedikit kekurangan bab-bab sunat berbanding as-sabiqun. Jadi sebenarnya ibu yang kita nak pay more untuk dapat seat yang lebih besar dekat sana adalah dekat hari ni, dekat dunia, kan? So hari ni kena buat lebih daripada sudut kuantiti, dalam keadaan juga menjaga kualiti. Yang tu paling penting lah. Buat banyak tapi kualiti tak terjaga tu tak berapa kena juga. Okey ibu. So golongan yang ketiga apa dia ibu? Ashabul shimal ataupun ashabul masy'amah, golongan kiri. Yang ni wal'iyadzubillah, golongan neraka lah ibu. Saya bahagikan ibu, cuba tengok ayat 11, ayat 11
sehingga ayat 26 itu ayat cerita tentang golongan VVIP. Nanti ibu balik baca tafsir, terjemahan tafsir dan juga tadabbur daripada Asatizah lain juga mungkin. 11 sehingga 26. Yang ni ayat pasal golongan VVIP syurga. Okey. Ayat 27 ibu-ibu, 27 sampai 40 Ashabul Yamin. 27 sampai 40 Ashabul Yamin ataupun golongan kanan. Bermula daripada 41 ibu-ibu itu semua cerita pasal Ashabul Shimal, golongan kiri. Surah Al-Waqi'ah ibu-ibu antara surah yang kita lazim baca, betul ibu-ibu? Dan sangat cantik struktur surah ni. 96 ayat ni sangat cantik. Nanti ibu-ibu balik tengoklah ya. Tapi yang saya nak sebut tadi, dekat mana Allah Ta'ala sebut buah sebelum daging. Perhatikan pada ayat, ibu-ibu perhatikan pada ayat 20 dan 21. 20 dan 21 yang ni cerita tentang makanan untuk VVIP syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Saya fokus 2 ayat ni je. Yang lain ada cerita pasal ayam apa, siapa teman mereka, bagaimana sofa tempat mereka tidur, duduk dan sebagainya. Saya tak panjangkan. Perhatikan wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga makanan untuk VVIP ni ibu-ibu, apa dia makanan dia? Fakihah, buah-buahan. Tanpa spesifik buah apa. Semua ada ibu-ibu. Apa yang ada, buah-buahan yang ada kat dunia, semua ada dekat syurga. Kata para ulama, cuma beza rasanya, beza saiznya, beza warnanya dan mungkin beza juga namanya. Ataupun mungkin sama namanya, durian, sama juga durian, tapi saiznya berbeza, maka rasanya pasti lebih sedap. Masya Allah, tabarakallah. Okey, mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka pilih, yang mereka suka. Ada orang tak makan durian kat sini ibu-ibu? Ada tak? Ada kan? Ya, mesti ada punya. Okay, ada orang yang dia tak boleh makan sebahagian sebahagian buah-buahan tu. Tapi ada juga kat syurga. Tapi VVIP dia boleh pilih buah mana dia nak. Sebab semua ada. Tapi yang dia prefer lebih untuk dia. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan juga burung, daging burung. Daging burung ibu-ibu, kenapa disebut daging burung? Daripada jenis yang mereka ingini. Kata para ulama, dalam menterjemahkan juga kajian menurut para saintis, dalam banyak-banyak daging, daging burung adalah daging yang paling sedap dan paling sihat. Tapi saya tak makan. Tapi ayam dikira burung tak ibu-ibu? Kan? Ayam dikira sebahagian daripada kategori burung kan? Betul tak? Tapi ini sebahagian menyebutkan daging burung secara spesifik. Saya tak makan daging burung, tapi kalau ayam makanlah. Tapi ibu daging burung disebutkan begitu juga daripada buku Datuk Dr. Zahazan dan juga daripada para ulama tafsir yang lain yang saya rujuk. Daging burung antara daging yang adalah daging yang paling sedap dan paling sihat. Menunjukkan ibu-ibu ahli syurga dihidangkan dengan makanan yang sihat-sihat. Maka kata para ulama, begitulah sepatutnya amalan ahli syurga dari dunia, makan yang sihat-sihat. Tapi hari ini ibu-ibu, makanan kita kan, betul tak ibu-ibu? Macam-macam, nasi goreng strawberry pun ada. Ya, betul tak ibu-ibu? Hari ini apa benda yang tak ada? Cheese, boleh dikatakan semua cheese. Betul tak ibu? Saya tak ada apa-apa kepentingan saya jual makan ke apa, tak ada. Ibu memang tak pandai masak pun. Jadi saya memang tak jual apa-apa makanan lah. Jadi saya tak ada apa-apa kepentingan. So nak bagi tahu kata trend makanan kita hari ni tu macam-macam. So saya cerita benda ni sebab apa ibu? Sebab benda menjaga makanan dan kesihatan adalah benda yang serius, benda yang dianjurkan agama. Bahkan kata para ulama ketika mana mentafsirkan ayat 20 dan 21 ni, Allah Ta'ala sebut buah dulu, betul tak? Baru daging.
Kata para ulama, sebegitulah sepatutnya cara makan kita, iaitu mendahulukan buah dan baru makanan berat. Tapi kita ibu, buah kat mana? Buah di belakang. Kita bantai nasi semua cukup, tambah lauk semua cukup dah. Buah kat belakang. Yang ni memang para ulama sebut. Ya? Jadi nak menunjukkan pattern makan, bukan sahaja makan apa. Pattern makan tu mesti diperbetulkan semula juga. Kenapa didahulukan buah-buahan ibu? Sebab buah-buahan makanan yang confirm sihat. Cuma sesuai dengan badan, tak sesuai sebahagian kita je lah. Okay, makanan berat mungkin ada yang tak bersesuaian. Tapi buah-buahan confirm makanan yang sihat dan lazat, berkhasiat. Maka kata para ulama, dahulukan buah terlebih dahulu dan kemudian makanlah makanan berat. Seperti mana susunan ayat ini? Rupanya susunan ayat pun ada hikmah. Dan bila kita makan buah dulu ibu, dia akan membantu menambahkan selera. Begitu juga akan mengenyangkan. Jadi kita akan ambil makanan berat di belakang tu lebih sedikit. Tapi kadang-kadang kita makan makanan berat dulu, betul tak ibu? Dah makan, dah kenyang dah. Jadi buah tu kadang-kadang makan ataupun tak makan. So ini juga para ulama sebutkan, bukan sahaja untuk menunjukkan makanan dalam syurga tu sihat, tapi ahli syurga memang amalan dia makan makanan yang sihat. Dan bukan sahaja tentang makan apa, tetapi juga mendahulukan makan buah terlebih dahulu berbanding makan makanan berat. Boleh ubah ibu insya-Allah. Boleh balik pada hari ni. Ya? Buah apa tidak dinyatakan. Jadi apa-apa sahaja bentuk buah. Tapi memang pun perkataan fakihah ini ibu, para ulama sebut dalam tafsir, fakihah ni adalah bentuk makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan bukan sedap saja, sihat dan berkhasiat. Sebab makanan kadang-kadang tak semestinya sihat. Maksudnya makanan secara umum tak semestinya sihat kadang-kadang. Okey, tapi kalau buah confirm sihat, maka dahulukanlah buah. Begitu. Dan ibu cuba tengok juga dekat muka surat, dekat ayat 32 dan 33. Saya nak tunjuk kata bila cerita ahli syurga tu ada je cerita pasal buah. Okey, ini last ya. 32 wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. 32 dan 33 ni cerita ashabul yamin, ashabul yamin atau ashabul maimanah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang pelbagai dan sangat banyak. Tak spesifik juga ibu, semua buah ada. Dan perhatikan ibu, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terputus wala mamnu'ah, dan tidak terhalang. Apa maksud tidak terputus? Tak terputus maksudnya ibu tidak bermusim, dan buahnya tidak stok berterusan. Hari ni dekat dunia ibu kadang-kadang bermusim, ataupun kadang-kadang tidak bermusim tapi tak menjadi, tahun tu terputus. Ya, kadang-kadang ada pokok yang ada musim dah, ada musim buah rambutan dah, tapi pokok rumah kita tak jadi. Yang tahun itu tak menjadi. Ataupun bukan musim, tapi ya tak jadi, ataupun bermusim, maka tak main musim dia, tak jadilah. Ataupun wala mamnu'ah, mamnu'ah terhalang atau terlarang ibu. Kadang-kadang ada buah yang kita tak boleh makan sebab tak sesuai dengan badan, mungkin itu terhalang. Ataupun kita tak punya duit ataupun tak cukup duit, ataupun tak mampu untuk dapatkan durian Musang King. Kalau durian kampung murah sikit jadi boleh lah. Kalau durian Musang King ataupun lagi yang mahal pada ibu, tak tahu lah macam-macam ya ibu. Saya tahu Musang King je lah mahal kan. Kan? Okey, so ada kadang-kadang ketidakmampuan kita untuk mendapatkan, itu terhalang, ataupun buah tu bukan pada cuaca ataupun sesuai dengan lokaliti kita atau lokasi kita atau logistik kita. Ya, kalau nak dapat strawberry bukan tempat kita, so bila nak beli kena yang import. Bila import dia jadi mahal, dan sebagainya. Itu terhalang lagi. So dekat syurga dah tak putus-putus dan tidak terhalang. So anytime boleh makan buah. Subhanallah.
Okey, so nak bagi tahu kata apa tadi sebab alang-alang kita sebut Aisyah badannya fit. Maka macam mana kita boleh kata juga dia fit ibu? Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang ilmuwan yang menjadi rujukan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengaji dekat Aisyah radhiyallahu anha. So seorang guru dan seorang penuntut ilmu mesti menjaga kesihatan. Sebab sakit lutut, sakit pinggang ibu, batuk-batuk kadang-kadang tak boleh main kuliah juga, tidak ibu? Ya. Tapi lagi untung sikit sebab ada boleh dengar dekat YouTube. Tapi kesihatan salah satu yang sangat penting dan sangat memberi kesan kepada kita. So salah satu benda juga ibu di dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang syifa, Allah Ta'ala akan sebut tentang madu, honey yang diminum. Dan dua tempat sahaja dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang syifa. Satu tentang Al-Quran dan dua tentang madu. Ini saya selalu ulang supaya kita sedar bahawa Allah dah bagi tahu dah cara atau formula untuk kita menjaga kesihatan di dalam Al-Quran. Selain pada menjaga makanan, itu makan makanan yang halal dan berkat, dan juga tadi yang kita present, tetapi juga jangan tinggal dua benda iaitu syifa dengan Al-Quran dan syifa dengan madu. Kata para ulama sepertinya Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita bahawa untuk penyakit-penyakit dalaman maka rawatlah dengan Al-Quran. Dan untuk penyakit-penyakit luaran maka rawatlah dengan madu. Untuk dalaman, rohani, emotional, psychological, mental, rawat dengan Al-Quran. Tanpa menafikan kena jumpa psikiatris ke terapis ke, jumpalah. Tapi dengan Al-Quran jangan tinggal. Dan untuk penyakit fizikal maka rawatlah dengan madu ataupun penyakit jasmani. Okey, minum madu dah ibu-ibu. Sekali lagi saya tak jual. Jadi ibu-ibu boleh carilah ya. Tapi jangan tinggal ibu-ibu. Yang ni Allah Ta'ala guna syifa. Syifa ni ibu berbeza dengan dawa. Dalam bahasa Arab, dawa juga adalah ubat. Syifa juga adalah ubat. Ataupun juga kita sebut healing. To heal you. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna syifa instead of dawa? Dawa ni ubat ibu. Dawa kalau dalam bahasa Arab maksudnya ubat juga dalam bahasa Melayu dia. Tapi dawa adalah ubat yang belum confirm tentu sihat ataupun tidak memberi jaminan confirm makan tu sihat. Dawa tak semestinya makan sihat. Macam kita pergi jumpa doktor ke, kita ambil ubat alternatif ke whatsoever kan ibu. Kadang-kadang ubat tu kena dengan kita. Kadang-kadang telan 3-4 botol tak lega-lega. Betul ibu, itu dawa. Tapi syifa, kata para ulama, syifa adalah ambil benda tu insya Allah confirm sihat dengan izin Allah Ta'ala. So ambil Al-Quran dan ambil madu, itu jaminan Allah. Semuanya dengan izin Allah lah ibu. So kita nak fit macam Aisyah kan. Baik, perhatikan ibu. Muka surat 188 ni dah sampai ke cerita bila Aisyah, kita dah tengok dah bulan lepas sedikit. Kemudian bila Aisyah ketinggalan dekat RNR tu, siapa yang jumpa Aisyah ibu? Ya, Safwan Ibn Mu'attal ataupun Ibn Mu'attal sebagainya menyebut. Safwan lalu dan tengok ni macam Aisyah. Okay, macam mana tengok? Sebab sebelum itu belum turun ayat hijab. Jadi Safwan pernah melihat Aisyah tanpa hijab sebelum turun ayat hijab. Tapi pada ketika situasi ini berlaku dah turun ayat hijab. Ayat hijab kita akan tengok nanti dalam surah An-Nur ayat yang belakang-belakang 30 lebih dan sebagainya. Tapi sosok tubuh tu dapat dibayangkan. Okey, kecil-kecil itu. Jadi apa yang disebutkan tidak lain dan tidak bukan hanya satu lafaz sahaja iaitu istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sahaja communication yang berlaku di antara Safwan dengan Aisyah. Lalu direndahkan unta, kata para ulama, Aisyah naik duduk di atas dan Safwan tarik unta tu berjalan balik ke Madinah. Sampai Madinah ibu, yang ni kita dah tengok, saya pantaskan. Sampai Madinah, orang pertama yang melihat situasi tersebut siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pakcik bawang. Ya. So saya selalu bawa benda ni ibu sebab saya nak memperbetulkan kadang-kadang apa yang berlaku dalam masyarakat kita, mulut orang perempuan. Perempuan kalau mulut dia tak semestinya. Ia bukan tentang jantina, betul tak ibu?
Ya, mulut perempuan ke mulut lelaki, kalau tak jaga mulut dengan takwa, maka sama je. Tidak? Jadi, sekali lagi ada orang kata, ustazah ni feminism ni kan, semangat nak jaga perempuan tak? Dia bukan tentang jantina. Di dalam, walaupun kadang-kadang mungkin kita lihat seperti begitu, kerana perempuan perkataan dia lebih banyak satu hari, itu tak ibu-ibu. Ya, ada kajian orang perempuan dia boleh exceed sampai berapa ribu words satu hari. Orang lelaki dia tak banyak words sangat. Mungkin situasi tersebut membenarkan, tetapi untuk bertindak jahat dia bukan tentang lelaki dengan perempuan, betul tak ibu-ibu? Ya, dia takwa. Orang perempuan bertakwa, dia jaga mulut. Orang lelaki bertakwa, dia jaga mulut. Tapi yang berlaku dalam situasi ni, siapa yang mula-mula tengok? Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua munafiqin. Apa maksud munafik ibu-ibu? Di hadapan Nabi SAW dia menyatakan sokongan, dia menyatakan iman, tetapi di belakang Nabi SAW dan para sahabat dan orang beriman, dia plan pula dengan musuh Nabi untuk jatuhkan Nabi. Ini munafik, iaitu depan lain, belakang lain. Bahasa Melayu kita hari ni lidah bercabang. Ataupun ada lagi ibu? Talam dua muka. Kaya bahasa Melayu kita dengan peribahasa ya ibu. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Aisyah tahu dah, Aisyah tak tahu ibu. Aisyah balik duduk rumah macam biasa, dan disebutkan Aisyah tak sihat selepas balik travel. Dan subhanallah, itu juga memang keadaan-keadaan yang kadang-kadang kita hadapi, betul tak ibu? Bila balik travel sebab letih dan sebagainya, memang tak sihat. Dan sebab itu ibu, Allah hadiahkan kita dengan jamak dan qasar masa travel. Sebab penat, sebab letih ibu. Yang belum masuk kalau Asia delay. Itu ibu, subhanallah tabarakallah. Kan yang tu delay tu pun penat. Belum masuk lagi dengan kalau kita bawa banyak barangan dan sebagainya, dan kita tinggalkan rumah kita, kereta kita, keluarga kita. Sebab itu untuk musafir ada jamak dan qasar. Satu-satunya situasi yang dibolehkan jamak dan qasar. Situasi selain pada musafir ibu hanya dibolehkan jamak sahaja, qasar tak boleh. Boleh jamak, doktor dalam bilik operation boleh jamak, orang yang sakit boleh jamak, betul tak ibu? Kalau nak ambil wudu tu agak sukar dan sebagainya, atau tayamum dan sebagainya, boleh jamak. Tapi dalam situasi musafir sahaja boleh jamak dan qasar. Dahlah gabung pendek pula. Tapi kalau jamak tak ya, melampau. Ya? Sebab apa? Sebab kadang-kadang situasi ni berlaku. Sebab tu ibu nanti balik tengok dekat YouTube, ada satu jenis salat al-khawf, salatul khawf. Salatul khawf ni salat dalam keadaan takut atau berwaspada lah. Ada banyak jenis, dan salah satu orang yang beramal dengan salatul khawf ni adalah angkatan tentera. Tentera-tentera yang duduk dalam hutan, yang bersedia untuk berperang atau berjaga-jaga dan sebagainya. Mereka antara yang solat dalam keadaan salatul khawf. Nak kata apa ibu? Hang duduklah keadaan macam mana pun, solat tak boleh tinggal. Sakit kena solat, tapi ada cara solat dia. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh bergerak hampir sehingga kan boleh guna lintasan ataupun kelipan. Ya, nak bagi tahu kata kena solat. So travel penat, disebabkan itu Allah hadiahkan jamak dan qasar. Maka kebiasaan-kebiasaan macam ni mungkin juga berlaku dalam situasi Aisyah yang balik dan kepenatan, kemudian tak tahulah apa dia duk viral di luar rumah kan. Kemudian satu masa, satu hari ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada rumah, pergi dengan yang ni pada muka surat 188. Ummi Mistah, ya, keluar untuk ada urusan. Dan kemudian ibu perhatikan Aisyah berkata seterusnya, nampak tak? Kami orang Arab pada masa itu tidaklah mempunyai tempat buang air di dalam rumah. Sebagaimana orang Ajam, kami benci dan jijik dengan dia. Kalau kami hendak buang hajat, kami keluar ke tengah padang malam-malam, terutama kami kaum perempuan. Ini nak cerita kata permulaan macam mana Aisyah tahu. Okey, yang ni kita nak sambung. Maka kami pada satu malam, saya pun keluar ditemani dengan mak si Mistah. Mak dia yang menemani, mak Ummi Mistah ni yang menemani Aisyah. Tiba-tiba sedang kami melangkah tu, terangkat kaki Ummi Mistah,
lalu dia menyumpah barang dicelakakan Tuhanlah si Mistah. Ya, maksudnya macam melatahlah ibu-ibu, ya, ataupun bahasa kita maaf saya sebut celaka Mistah. Macam itulah lebih kurang, ya. Jadi Aisyah ni heran, pasal apa tiba-tiba mak dia ni mencelakakan anaknya? Ummi Mistah berarti ibunda Mistah. So Mistah ni lah yang dicelakakan oleh ibunya. Maka saya terkejut. Yang ni Aisyah cerita ibu. Kalau ibu tengok ni semua Aisyah duk cerita. Kalau dalam tafsir Arab tu diceritakan matan panjang, ibu Aisyah cerita balik apa yang berlaku. Okey? Saya terkejut mendengar dia menyumpah, lalu saya berkata, mengapa disumpahi seorang pejuang yang telah turut dalam peperangan Badar? Ini bukan kecil-kecil orangnya. Maksudnya bukan biasa-biasa. Ini salah seorang pahlawan Badar anaknya. Tapi anaknya salah seorang yang mendengar cerita tersebut dan menyampaikan. Tapi anaknya adalah pahlawan ataupun pejuang Badar. Jadi Aisyah kata, pasipo yang kata lagu tu? Anak hang kan pergi Badar kan? Kira orang hebatlah Badar, ibu. Lalu berkatalah Ummi Mistah, tidakkah engkau mendengar kabar hai anak Abu Bakar? Kabar apa? Tanya aku pula. Lalu diceritakanlah berita yang telah tersiar tentang diriku itu. Aisyah bercerita ni. Betul ke? Ummi Mistah kata, ya, betul. Berkata Aisyah selanjutnya, demi mendengar apa yang dikatakan oleh Ummi Mistah, demi Allah, lemah rasanya segala persendianku. Lemah lutut kita kata. Rupa-rupanya sebahagian ulama menyebutkan Aisyah ni dia sakit ataupun demam ni lebih kurang sebulan ni ibu. Berarti sebulan tu duduk dalam rumah, tak keluar rumah, jadi tak dengar orang duk sembang sebulan ni ibu. Kita hari ni orang sembang sehari pun tentang kita kadang-kadang. Betul tak ibu? Ya? Hari ni pula kalau zaman kita sekarang dah ada telefon lagi cepat viral, betul tak ibu? Tapi marketing dengan mulut pun cepat juga. Ni kan orang hujung taman tu sampai satu dalam masa berapa minit pun boleh ramai orang, betul tak ibu? Ini kan pula sebulan. Dan jangan lupa suami Aisyah radhiyallahu anha adalah manusia yang paling dibenci munafik, musyrikin, Yahudi, Nasrani. Jadi nak bagi tahu kata ibu, cerita tentang orang yang tidak dicintai manusia akan lebih-lebih menjadi, betul tak? Lebih exaggerate. Kalau orang suka mungkin kita tapis-tapis lagi. Betul ke? Takkan kot kan? Ustaz, ustazah tu. Contoh kan? Tapi kalau orang yang kita memang duk geram dah. Ni memang duk geram dah kat Muhammad ni. Duk tuduh Muhammad gila, Muhammad buat Quran, Muhammad angkut geng buat Quran, Muhammad ni sesat dan sebagainya. Apa sahaja yang Nabi tak tertuduh ibu, tak dituduh. Semua benda Nabi kena tuduh. Jadi bila main satu cerita yang sepertinya isteri baginda Nabi SAW buat jahat dengan seorang sahabat, ini masanya Muhammad. Dan ibu disebarkan atau dimulakan oleh siapa? Oleh Abdullah, ini ketua munafiqin. Bila sebut munafik ibu, berarti dia mengaku iman kepada Nabi di hadapan Nabi SAW. Jadi betul lah kadang-kadang orang yang bermanis mulut di hadapan kita tu kadang-kadang menjadi punca kepada cerita-cerita yang tak betul tentang kita. Kadang-kadang. Sebab tu ibu, saya selalu pesan juga, mungkin dekat sini saya selalu pesan ataupun mungkin kali pertama, antara surah ataupun kita katakan antara bacaan yang jangan ditinggalkan ibu-ibu, antaranya adalah Al-Mu'awwidhataini, dua surah pelindung, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Selain pada doa-doa lainlah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, dan juga zikir-zikir lain. Dua surah ni jangan tinggal. Surah An-Nas ibu membantu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah beri perlindungan kepada penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya dalaman. Adapun Al-Falaq adalah bahaya-bahaya luaran. Memohon kepada Allah agar Allah memelihara daripada bahaya-bahaya luaran. Antara bentuk bahaya luaran apa dia ibu? Hasad. Yang hasad, dengki, iri hati, orang cemburu,
Orang tengok nikmat kita, orang nak nikmat kita juga, tapi berharap nikmat yang kita dapat itu hancur ataupun hilang. Itu hasad. Ya, na'udzubillah. A tengok B ada kereta baru, A berharap kereta baru B rosak. Itu hasad. B tengok A rumah besar cantik, B berharap rumah A rosak atau hancur ataupun ditimpa satu-satu musibah. Itu hasad. Hasad dia ada keinginan nak macam orang tu, tapi mendoakan nikmat orang tu hilang ataupun hancur atau ditarik semula. Itu hasad ibu-ibu. So Nabi ni apa je tak kenal kan ibu-ibu kan? Anak Nabi 6 orang wafat sebelum Nabi SAW. Satu-satunya anak yang ada pada saat Nabi wafat hanyalah Fatimah bintu Rasulullah SAW, iaitu anak bongsu Nabi. 6 orang sebelum tu hidupnya tak panjang ataupun wafat lebih awal pada Nabi. Pernah kita hadapi benda macam tu ibu-ibu? Ya, 6 orang semuanya hidup tak panjang. Untuk seorang ibu dan ayah, anak pi dulu sebelum mereka tu lagi perik. Walaupun sebenarnya untuk anak-anak mak ayah tak ada tu perik, tapi untuk ibu ayah yang melahirkan itu melihat anak-anaknya pergi terlebih dahulu, itu saya kira itu lebih perik. Itu tak ibu-ibu? Kan? So Nabi berhadapan dengan situasi itu. Bukan itu saja ibu-ibu, datang makcik bawang isteri kepada Abu Lahab. Muhammad ni terputus keturunan. Tengoklah anak-anak lelaki dia, yang 3 orang semuanya tak panjang umur. Kerana bagi mereka Arab pada ketika itu khususnya, anak lelaki melambangkan kepahlawanan keluarga. Jadi bila Muhammad tak ada anak lelaki ni, teruklah keluarga ni. Dia tak ada pahlawan. Anak lelaki pula meninggal awal semua. Nabi apa yang tak hadapi ibu? So yang ni pula kena pula nampak Aisyah balik dengan Safwan. This is the time. This is our chance. Nak tembak Muhammad. Maka Aisyah ibu perhatikan, aku dah rasa lemak segala persendianku, lemah dah, ya? Demi Allah aku menangis sehingga rasanya jantungku akan pecah kerana tersangat tangisku. Ini Aisyah cerita balik ibu. Aisyah takut teriak macam nak pecah jantung. Subhanallah. Lalu aku berkata kepada ibuku, Allah Subhanahu wa ta'ala moga-moga memeliharamu ibuku. Sudah demikian kata orang tentang diriku, namun ibu tak menyebut-nyebutku, tidak menyebut-nyebutnya kepadaku sedikit jua. Ibuku dengan tenangnya menjawab, anakku sayang, tenangkan hatimu. Yang ni dah balik rumah ni ibu. Mungkin tak ada cerita tentang tu. Yang ni selepas itu Aisyah dia minta kepada Nabi nak balik rumah mak bapak. Dan sebab tu kan bila cerita ni kan ibu, kadang-kadang di mana-mana, ini antara yang kali kelima dan 6 dah saya bawa tafsir surah An-Nur ni ibu. Saya selalu sebut, kita anak perempuan kahwin duduk di mana pun, kahwinlah dengan siapa pun, beranak pinak pun, dengan mak bapak jangan lepas. Sebab apa pun berlaku dalam situasi seorang anak perempuan, dia akan cari mak bapak dia. So kalau seorang anak perempuan berkahwin dan meninggalkan mak ayah dia, tak berbakti, putus bakti, satu hari siapa yang akan selamatkan dia? Tak ada orang lain melainkan mak dan bapak dia. Jadi ibu-ibu, saya tak ada anak, jadi saya tak tahu perasaan tu. Tapi sebagai anak perempuan, saya rasa perasaan tu. Hang terbanglah tinggi manapun, hang berjayalah macam manapun, yang akan setia bersama dengan kesusahan dan kesenanganmu hanyalah mak bapak. Betul tak ibu? Aisyah, bila orang kata sekampung, ke sekampung senegara Madinah, jangan lupa ibu, Nabi pada ketika itu ketua Madinah dah. Maksudnya bukan hanya ketua keluarga, ketua negara dah Nabi ni masa tu. Ya, Madinah Nabi dan tim dah strong kan ibu. Jadi Aisyah, tapi Nabi tak tahu, Nabi tak cerita. Dan orang lain tak cerita. Tapi pasal apa Aisyah sebut macam ni ibu? Sebab nak katanya, ya Allah, orang duk sembang pasal aku, mak bapak aku ni tak kata apa pun kat aku ni. Ya, koklah Abu Bakar nak marah ke, ya, mak nak beletiak ke. Sebab itu ada doa ini ibu, ibuku dengan tenangnya menjawab,
maksudnya dalam situasi tersebut, ya, maksudnya isteri kepada Abu Bakar, mak dia, anakku sayang, tenangkan hatimu. Tak apa. Jadi sifat mak-mak kan ibu-ibu. Orang cakap bila pasal hang apa pun, tenang. Tenang. Demi Allah, jaranglah tengok mak-mak punya pujukan ibu-ibu ya. Jaranglah. Saya rasa yang ni tertinggal sedikit. Kalau ikut saya baca dalam kitab lain, ini adalah lafaz ketika mana Aisyah dah balik rumah mak dengan ayahnya. Ya, dalam satu situasi bila Aisyah tahu, Aisyah tengok situasi Nabi ni balik, ibu-ibu balik tengok Aisyah. Tapi Aisyah kata, aku boleh rasa lah dingin Rasulullah ni dengan aku, sedangkan aku ni isteri paling Rasulullah cinta. Dalam banyak-banyak isteri, aku ni Rasulullah paling cinta. Tapi aku dapat rasa dingin ni. Tapi Rasulullah balik, duduk sekejap, nanti keluar balik, ada urusan-urusan, tapi balik tengok aku, tapi aku rasa dingin. Saya nak sebutkan apa ibu-ibu? Mulut-mulut orang ni punya kesan boleh mengganggu juga rumah tangga. Jadi bukan hanya tentang kita percaya kepada pasangan, pasangan percaya kepada kita. Berusaha untuk memastikan kita dan pasangan kita tu tidak dipengaruhi cakap-cakap orang luar. Bukan sebab Nabi percaya kepada rumus tu, bukan. Tapi Nabi bercakap dengan wahyu. Wahyu tak turun lagi masa tu ibu-ibu. Berarti Nabi tak tahu apa yang sepatutnya Nabi buat. That's why Nabi tak cakap apa-apa. Nabi pun tak cerita dekat Aisyah. Dan Nabi tak menghukum Aisyah. Cuma sebagai isteri, sebagai suami, adalah kesan pada emosi Nabi. Orang nak cakap pasal isteri aku ketua keluarga, bahkan aku ketua negara ibu-ibu. Tapi tengok sifat mak-mak. Jaranglah perempuan cantik yang mempunyai suami yang amat dicintainya dan mempunyai pula banyak sembayan madu, banyak madu yang tidak terlepas dari buah mulut orang, dan aku banyaklah cerita orang atas dirinya. Maksudnya dia macam ni, mak-mak punya pujuk anakku tenang-tenanglah. Perempuan cantik memanglah orang cemburu. Sebab hang ni lawa tu orang nak cemburu. Jadi orang cemburu, orang cakap lah tak baik pasal hang. Macam tu lah bahasa dia. Ini mak-mak punya pujukan. The powerful of mother's word. Kan ibu kan? Walaupun kadang-kadang baru ni saya tengok satu poster, dia kata benda tu macam ringkas, tapi itulah mak-mak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan ganjaran syurga tertinggi untuk ibu-ibu di hadapan saya. Mudah-mudahan, amin. Jadi ada satu poster tu, kalaulah kita ada 5 orang tapi apple ada 4 biji, mak akan cakap aku tak suka apple. Betul ibu-ibu? Walaupun itulah favourite food mak, tapi dandan jadi tak favourite. Faham tak dandan ibu? Orang Kedah kata dandan lah. Maksudnya apa kak? Masa tu jugalah mak tu tak suka apple. Sebab apa? Sebab ada 5 orang, apple ada 4 biji, mak akan cakap I don't like apple. Ya, tu mak punya pengorbanan. So tengok pattern mak-mak punya pengorbanan. Ya, mungkin orang cakap tu melukakan hati mak, mesti ibu betul tak? Cakap pasal anak perempuannya, mesti terguris. Tapi anakku tenang-tenang, biasalah perempuan lawa. Mesti orang cemburu ada je lah, orang cemburu tak apa, relax, chill. Tapi dia menahan perasaan tu ibu. Dalam keadaan saya demikian, rupanya di luar pengetahuan saya juga, Rasulullah telah berdiri di hadapan sahabat-sahabatnya berpidato. Ni dalam masa yang sama Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat. Setelah beliau memuji Allah, beliau berkata, yakni Rasulullah, wahai sekalian manusia, mengapa orang-orang telah menyakiti diriku dan hal isteriku? Dia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, al-ifku tu. Demi Allah, yang aku ketahui tentang ahliku adalah baik belaka, dan disebut pula nama seorang lelaki yang demi Allah dia pun kenal saya seorang yang baik. Dia belum pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama aku. Ini pasal apa? Safwan. Maksudnya Rasulullah berpidato depan sahabat-sahabat semua, pasal apa orang nak cakap pasal aku dengan isteri aku ni? Ya, yang aku kenal ahli keluarga aku semua baik-baik, dan pula dengan orang lelaki yang dia tak pernah masuk rumah aku melainkan masuk dengan aku. Safwan. Ni pasal apa orang nak cakap macam ni pasal aku? Ibu-ibu, Nabi adalah ketua keluarga dan ketua negara.
So menunjukkan ibu, fitnah jahat bukan hanya boleh merosakkan keluarga, ia boleh merosakkan masyarakat setempat dan seluruh negara. Betul tak ibu? Hanya sebab satu mulut orang boleh porak-peranda kejiranan. Betul tak? Lagakan kawan ni, adu domba kawan ni, ya, lagakan dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Perkataan Rasulullah itu rupanya diambil berat oleh Abdullah bin Ubay berhubungan dengan beberapa orang sahabat dari Bani Khazraj, dan bersamaan pula dengan itu tersangkut pula nama Mistah dan seorang perempuan bernama Hammah bin Jahash. Saya tak panjangkan yang ni ibu. Ini adalah maduku pula, kata Aisyah selanjutnya, yang penghargaan Rasulullah terhadap dirinya hampir sama dengan penghargaan terhadap diriku. Maksudnya salah seorang madu Nabi SAW yang juga dihargai, ya, Nabi sayang semua isteri Nabi. Adapun Zainab sendiri dipelihara Allah dari menuduh-nuduh. Zainab binti Jahash. Hammah ni adik-beradik kepada madu Nabi madu Aisyah. Madu Nabi pula dah. Ya. Adapun Zainab sendiri dipelihara Allah dari menuduh-nuduh. Perkataan tentang diriku adalah baik, tetapi Hammah menyebarkan berita bohong itu untuk menyakiti hatiku kerana benci dan cemburu tersebab saudaranya. Ini Hammah ni adik-beradik Zainab binti Jahash. So dia salah seorang yang terlibat dalam tuduhan-tuduhan ini. Dalam arti kata lain, namanya tak penting juga ibu-ibu secara asasnya, seperti mana kita belajar Quran ibu-ibu, yang paling penting adalah pengajarannya. Tak payah hafal nama. Paling penting pengajarannya. Pengajarannya kat sini ibu-ibu adalah fitnah jahat akan merosakkan kredibiliti dan nama baik seseorang, nama baik keluarga, boleh mendinginkan rumah tangga, boleh memporak-porandakan masyarakat dan juga negara. Setelah Rasulullah berpidato, saya ringkaskan, Usaid bin Hudayr dari Bani Aus, "Ya Rasulullah, kalau yang menyiarkan berita bohong itu dari kaum Ausku, serahkan sahaja penyelesaiannya kepada kami, kami akan bereskan." Jadi tengok ni, yang ni kita sebut dia ibu-ibu hubungan ataupun silaturahmi. Tak apa, ambil tanggungjawab. Kalau yang sebarkan berita ni, wahai Rasulullah, mai daripada kelompok aku, mai daripada fasa satu, aku cari orang tu. Tapi kalau dari saudara kami Bani Khazraj, perintahkanlah kepada kami apa yang diperintahkan Allah. Demi Allah, memang mereka itu pantas dipotong leher mereka. Mendengar ucapan ini, Sa'ad bin Ubadah dari Bani Khazraj, yang selama ini terkenal seorang yang soleh, dia berkata, "Engkau bohong. Demi Allah, tidaklah engkau sanggup memotong leher mereka. Engkau berkata begitu lantaran engkau tahu bahawa mereka adalah Khazraj. Kalau begitu kaummu sendiri, engkau tidak akan bercakap sekeras itu." Ini semua ni ibu sampai ke bawah ni saya tak panjangkan, nanti ibu balik baca. Sekarang Nabi tengah berpidato depan para sahabat. Jadi para sahabat ni sebab nak jaga hati Nabi, ya, tak apa Nabi, kami cari siapa dia yang buat cerita tu. Kalau daripada kaum aku akan bereskan dia. Kalau daripada kaum mereka, aku potong leher dia. Geng tu pula bangun, hang bohong. Kalau daripada geng hang tak buat lagu tu. Tapi sebab daripada geng kami, hang beranilah buat. Sebab fasa 2. Kalau daripada fasa 1, hang mesti tak buat macam tu. Semua ni sebab apa ibu? Semua ni nak menenangkan Nabi ni. Semua ni nak bagi jaminan kepada Nabi, tak apa Nabi, kami cari siapa yang nak cerita benda tak betul ni. Sebab semua sayangkan Nabi SAW. Dan yang kedua ibu, antara pelajarannya adalah kerana sayangkan persaudaraan Islam itu. Sebab kalau kita sesama saudara, kita tak akan cakap buruk tentang orang macam tu. Dan ini pelajaran daripada ayat yang kita akan tengok. Tetapi Ali menjawab, saya tak panjangkan ibu. Jadi ibu boleh baca ya. Ni semua cerita-cerita yang tak habis lagi tentang kisah ifku ni. Perhatikan ibu. Aisyah meneruskan ceritanya lagi. Ini masih hadis tentang yang Aisyah cerita. Kemudian masuklah Rasulullah ke rumah, sedang saya tengah tunggu dengan kedua orang ayah bundaku. Waktu itu pula ada tetamu seorang perempuan Ansar. Saya tengah menangis dan perempuan itu menangis pula kerana kasihan kepadaku. Nampak tak muka surat 190?
Jangan saya skip ni ibu, nanti balik baca lain sebab kalau saya baca satu-satu dah jadi lambat juga ibu. Saya nak syarah sikit ayat. Sekarang Aisyah dah balik rumah ayahnya. Okey, dah duduk dengan Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, tanya maknya, rupanya Abu Bakar dan ibunya menurut tafsiran yang lain juga, mereka tahu situasi itu, tapi mereka tak cerita dekat Aisyah. Ya, sebab mak ayah memang nak jaga anak-anak punya perasaan kan ibu. Sebab tu Aisyah sebut tadi, aku doakan kebaikan untuk ibuku. Dia tahu cerita tapi dia tak cerita kat aku. Dia tahan perasaan dia. Okey, tak apa, tenang-tenang anakku, sebabnya orang lawa-lawa memang orang cemburu. Mestilah orang cakap pasal hang sebab hang cantik. Macam tu lah pujukannya kan ibu. So sekarang Aisyah duduk rumah siapa? Rumah mak ayah kan. Sebab tu saya selalu pesan dan ibu pesan juga pesanan ini. Pelajaran daripada sini kita lihat. Aisyah apapun berlaku setelah kesedihan yang melampau di dalam rumah tangga yang dingin tersebut, tetap balik cari mak ayah. Dan yang ini ibu, sebahagian tafsir yang lain di tempat yang lain juga menceritakan Aisyah tanya, aku nak balik rumah mak bapak aku. Rasulullah kata boleh. Ya, menunjukkan kekuatan dan seorang anak perempuan mau tak mau memang mak ayah dia juga. Betul kan ibu? Masya Allah. Aisyah cerita Rasulullah pun masuk. Saya tengah duduk dengan kedua orang ayah bondaku. Waktu itu ada seorang tetamu lain dalam rumah mereka, seorang perempuan Ansar. Saya tengah menangis dan perempuan itu pun menangis kerana kasihan kepadaku. Aku teriak. Tetamu ni teriak. Sebab apa dia teriak? Sebab dia teriak tu kesian kat aku yang sedang teriak. Ya, macam tu ibu. Teriak ni memang kadang-kadang berjangkit tu dia ibu. Kita tak tahu cerita pun, tapi tengok kawan tu teriak, kita pun join teriak sekali kan. Lalu Rasulullah duduk, dipujinya Allah. Perhatikan ibu, Rasulullah akan mula apapun dengan memuji Allah. Tadi kita jumpa dah kan. Maka sebab tu ibu, Aisyah dalam satu hadis yang lain, Aisyah kata Rasulullah SAW dalam keadaan ketika melihat sesuatu yang menggembirakan. Ini hadis yang lain lah ibu nak cerita, kata Nabi ni duduk macam mana pun akan puji Allah. Aisyah cerita dalam satu hadis Nabi SAW yang sahih. Aisyah kata Rasulullah ni bila tengok satu benda yang menyeronokkan, dapat berita yang membahagiakan, lihat sesuatu yang seronok, Nabi akan sebut Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmatnya, dengan pemberian dan kurniaan dia, tatimmus salihat, maka sempurnalah segala kebaikan. Tapi jika sebaliknya, Nabi dapat satu berita yang tak seronok, Nabi tengok satu benda yang tak syok, Nabi dengar berita yang tak best, Nabi akan sebut Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Maksudnya, dalam arti kata lain ibu, Nabi ni dalam benda seronok pun Nabi sebut Alhamdulillah, benda tak seronok pun Nabi sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sebab apa ibu? Sebab ibu antara hikmahnya, kita akan nampak satu-satu benda tu kalau tak seronok tu musibah. Betul tak ibu? Tapi Allah sahaja tahu musibah itu sebenarnya juga ada hikmah dia. Cuma kita tak nampak. Dan kadang-kadang kita tak sabar ibu. Bila lah hikmah dia? Apalah hikmah dia? Bila nak nampak hikmah dia? Sesuatu yang Allah takdirkan itu mesti baik-baik. Mesti ada hikmah dia, ada kebaikan dia. Cuma kita tak nampak. That's why Nabi akan sebut Alhamdulillah. Dalam situasi ni, ibu sedih tak seorang suami yang bila mana isteri cerita isterinya dijajah satu Madinah. Nabi sebagai ketua masyarakat atau ketua negara pula. Dan kalau kita narrow down sedikit kan ibu, Nabi sebagai ketua keluarga yang orang kampung duk cakap pasal bini aku, pasal isteri aku. Sedih tak ibu? Sedih. Tapi perhatikan ibu, Aisyah mulakan. Lalu Rasulullah duduk, dipujinya Allah dan dimuliakannya. Dan ini akhlak yang kita kena tiru ibu. Apapun bentuk musibah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Ataupun sebutan zikir yang lain, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ataupun dalam zikir yang lain, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Dan juga zikir-zikir yang lain ibu, menunjukkan macam mana pesedih aku, ya, jantung macam nak pecah, puji Allah dulu, alhamdulillahi ala kulli hal. Sebab takkan Allah ambil sesuatu tanpa menggantikan sesuatu yang lain, mesti punya. Tidak ibu, takkan hilang sesuatu daripada kita, melainkan Allah akan ganti selepas itu dengan cara yang berbeza. Kemudian beliau berkata, hai Aisyah, kalau benar-benar engkau telah berbuat salah sebagai dikatakan orang-orang tu, taubat sahaja kepada Allah, Allah terima taubat kamu. Tengok orangnya Aisyah ibu-ibu. Berkata Aisyah, demi Allah, Rasulullah telah berkata demikian pula sehingga tersenak air mataku. Aisyah dah teriak dah. Sebahagian dalam tafsir, sebahagian yang menyebutkan Aisyah kata hampir sebulan aku teriak. Ibu-ibu, kalau kita teriak satu hari, the whole day tu pun dah tak tahu kan, dah macam-macam dah bentuk mata kita kan. Aisyah cerita dalam tafsiran yang lain, aku teriak hampir sebulan. Aku dah sakit dah. Lepas tu bila tahu kata hakikat orang nak cerita tu, teriak aja rajanya. Tambah pula sekarang suami aku sebut, Aisyah, kalau betul macam orang duk sembang tu, bertaubatlah kepada Allah, Allah terima taubat. Lalu lagilah kuat aku teriak. Perhatikan ibu-ibu, sehingga tak ada perasaanku lagi. Aku tunggu sahajalah, moga-moga kedua ayah bonda ku dapat menyambut perkataan beliau, namun tidak ada yang menyambut. Aku dah teriak, orang cakap dah. Aku dah teriak dah sebab suamiku dingin denganku. Aku dah teriak dah sebab mak ayahku bertahan mendengar berita-berita tersebut tapi tak sampaikan kepadaku. Ya, maksudnya bahasanya begitulah saya tengah ceritakan. Dan kemudian aku tengah duk teriak, orang lain tengok aku kesian, teriak juga sebab aku. Wanita Ansar tadi, betul ibu? Dan tiba-tiba Rasulullah duduk dan Rasulullah kata, Aisyah, kalau betul orang kata tu hang bertaubatlah, Allah terima taubat. Aku teriak macam dah kosong dah hati aku. Aku ingat mak ayahku akan backup. Mak ayahku akan sambut. Rasulullah kata, rupa-rupanya mak dan ayahku tak sambut. Ada expectation tak ibu? Ya, dah ada expectation dah. Mak, ayah backup lah, cepat cakap lah sesuatu. Tapi dia pun tak cakap juga ibu-ibu. Kerana hormatkan tubuh badan yang duduk di hadapan ibu ayah mereka, iaitu Rasulullah. Mau tak mau ibu-ibu, Rasulullah adalah menantu Abu Bakar Siddiq. Betul tak ibu-ibu? Ya, daripada sudut menantu, Rasulullah menantu kepada Abu Bakar, berkahwin dengan Aisyah. Tetapi satu sudut lain adalah Rasulullah tu ketua aku. Nak cakap tak keluar perkataan, mungkin ibu-ibu betul tak? Nak cakap pun tersekat air liur. Nak cakap sebab anak pun teriak. Tapi ni ketua aku, Rasulullah yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Aku imani dia dan dia sahabat aku, betul ibu? So tak tersambut. Berkata Aisyah, demi Allah, aku merasa diriku ini kecil sehingga tiadalah kelayakan bagiku akan diturunkan Allah Al-Quran kerana aku. Diturunkan Allah satu surah di dalam Al-Quran kerana aku. Dalam mimpinya itu, Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bohongnya tuduhan-tuduhan itu sehingga beliau tahu bahawa aku bersih. Adapun akan turun Al-Quran belumlah terlintas di anganku. Aku adalah merasa sangat kecil buat menerima kehormatan setinggi itu. Baik, susunan dia tak elaborate habis lagi ibu. Cerita dia, Aisyah kata, ini selepas pasal penurunan ayat ini 11 hingga 8 mensucikan. Ya, maksudnya nak bagi kata Rasulullah, Aisyah tak buat. Dalam tafsiran lain ibu, ada disebutkan juga, kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi sebut macam tu, aku berfikir, ini saya guna ulasan saya tapi daripada tafsir lain, guna bukan hamka. Aisyah kata, kalau aku mengaku pun, aku tahu hakikat dia, aku tak buat. Orang nak cakap paling rendah dah kan. Kalau aku mengaku pun, hakikat dia aku tak buat. Tapi kalau aku tak
mengaku pun orang nak bercakap ayuh macam aku buat. Jadi sama je situation tu. Kalau aku backup diri aku kata tak buat pun orang cakap aku buat. Dan kalau aku mengaku aku buat, aku sendiri tahu aku tak buat. So situation tu tak ada orang yang tahu yang sebenar dia, melainkan Allah. Sebab tu ibu nanti ending dia ibu Aisyah ni kita nampak memang dia seorang yang sangat tegas dan keras. Ya, Aisyah antara isteri Nabi yang banyak kerenahnya yang diceritakan dalam hadis. Saya sebut banyak kerenah sebab apa? Kalau banyak hadis Nabi pasal rumah tangga ni banyak cerita pasal Aisyah lah. Khadijah sedikit saja, tak banyak sangat hadis, dan juga isteri lain pun tak banyak sangat. Aisyah ni paling banyak. Pasal apa ibu? Sebab Aisyah ni antara isteri yang paling lama duduk berumah tangga dengan Nabi SAW, especially fasa selepas Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebab sekejap je Khadijah duduk dengan Nabi, maksudnya dengan fasa sebelum menjadi Rasul dan selepas menjadi Rasul. Sebab Khadijah fasa masa Nabi tak berhijrah. Ya, Nabi berhijrah itu fasa dengan Aisyah dan juga isteri-isteri dia. Jadi Aisyah ni dia ada marah dia ada merajuk dia ada konflik dia, main time romantik dia, main time merajuk dia. So tu alasan yang valid lah ibu. Aisyah pun merajuk bang. Takkan saya tak merajuk kot, kan? Kadang saya guna juga alasan tu. Tu ustaz kata jenuh. Guna nama Aisyah habis tak ada kata apa, kan? Kita pun baca sirah bang. Jadi abang pun kena baca sirah juga. Jadi abang kena hormat perasaan rajuk tu. Sebab Rasulullah pun layan aja Aisyah merajuk, kan? Jadi saya merajuk pun lebih kurang, kan? Kena merajuk juga. Aisyah ni ada hadis sebut ibu. Nabi sebut, Nabi kata aku tahu bila Aisyah marah dekat aku. Ya, ada hadis sebut. Bila dia marah, dia akan sebut Tuhan Ibrahim. Tapi bila dia tak marah, dia sebut Tuhan Muhammad. Sebab nama pun tak mau sebut. Itu kalau Aisyah merajuk, kan? Jadi ada biasa, benda tu biasa ibu-ibu. Maksudnya common untuk orang perempuan. Kalau tak merajuk, tak marah tu dia lain macam rumah tangga yang tak ada sweet and sour dia. Betul tak ibu-ibu? Ya. Berkata Aisyah, dekat sini berkata Aisyah ni, Allah kata bila Allah Ta'ala turunkan satu surah dalam wahyu, berarti ketika itu Nabi, sebahagiannya menyebutkan Nabi pengsan. Sebab situasi Nabi terima wahyu macam-macam ya ibu. Ya, kadang dengar loceng yang sepertinya macam dengar loceng yang kuat, bunyi yang bising, ataupun Nabi pengsan. Okey? Dalam tafsiran lain menyebutkan Nabi pengsan. Dan ketika itu Nabi mendapat wahyu bahawasanya Aisyah tak buat. Ya, apa yang orang kata tu semua adalah fitnah sahaja. Tapi Aisyah beritahu, aku tak sangka betapa aku ni bukanlah sesiapa pun untuk Allah turunkan satu ayat atau satu kelompok ayat dalam satu surah untuk menyucikan diriku, untuk backup diriku. Aku rasa diriku kecil sangat, tapi Allah muliakan Aisyah dengan menurunkan ayat yang spesifik untuk menyucikan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu ulama menyebutkan Aisyah antara gelarannya adalah wanita yang disucikan dari langit. Straightforward, Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menyucikan Aisyah bahawasanya tuduhan ini tidak benar. Kedua-dua ayah bondaku juga tidak bercakap. Tak cakap lagi mak dengan ayahnya. Lalu aku tegur, jawablah wahai ayah dan bunda perkataan Rasulullah ni. Maksudnya Aisyah cakap juga, mak bapak cakap dah, jawab. Jawab. Ayah bunda aku menjawab, demi Allah kami tidak tahu apa yang akan kami jawabkan kepada baginda. Demi Allah, seru sekalian alam, belumlah saya mengetahui ada rumah tangga lain yang menderita batin sehebat yang diderita oleh rumah tangga Abu Bakar di hari itu. Ni Aisyah tengah cerita ni. Ya, aku tahu bahawasanya tak ada rumah tangga yang emosinya lebih bergelodak, lebih dahsyat daripada yang bergelodak dalam rumah tangga Abu Bakar hari itu. Sebab mana mampu seorang bapa melihat anak perempuannya sedang mempertahankan diri. Nak kata tak tahu betul ke tak betul. Nak kata nak backup anak aku pun aku tak tahu betul ke tak. Nak tuduh pun ni menantu aku yang mana Rasulullah tak tahu nak cakap. Perhatikan ibu,
Setelah kedua ayah bundaku ternyata bingung hendak menyambut ucapanku itu, aku menangis kembali kemudian berkata, demi Allah saya tidak akan taubat kepada Allah. Tengok Aisyah. Tadi kan Rasulullah katakan, kalau betul hang buat, bertaubat, Allah terima taubat. Demi Allah aku tidak akan bertaubat kepada Allah selama-lamanya. Saya tidak akan taubat tentang hal ini. Bab ni aku tak akan taubat. Sebab apa ibu? Sebab Aisyah tak buat. Tapi susah lagi nak mempertahankan depan manusia. Betul tak ibu? Kan? Nak bagi tahu dah aku tak buat. Tapi orang kampung duk cakap dah, demi Allah saya lebih mengetahui kalau saya mengaku apa yang diperkatakan orang-orang tu. Allah lebih mengetahui bahawa saya tidak bersalah. Nescaya saya mengatakan apa yang tidak pernah terjadi. Sebaliknya kalau saya ingkari tuduhan mereka, namun ayah bunda dan suami tidak juga percaya. Ini macam saya sebut tadi. Kalau aku mengaku, Allah tahu aku tak buat, aku pun tahu aku tak buat. Tapi kalau aku tak mengaku, orang duk cakap, mak bapak aku pun tak cakap apa-apa, suami aku pun kata suruh aku bertaubat. Kan? Dalam pada itu teringatlah olehku nak, yang ni penting ibu. Saya minta 3 minit lagi saya habiskan. Dalam pada itu teringatlah olehku nama Nabi Ya'qub ketika dia kehilangan putranya Yusuf. Lalu aku ulangkan ucapan yang mereka ucapkan. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang ni ibu bacaan Nabi Ya'qub ketika mana hilang Nabi Yusuf. Dan inilah bacaan yang sama Aisyah baca ketika mana tertimpa hal tersebut. Fasabrun jamil, aku sabar yang mulia indah, ataupun dalam sebutan yang lain maksudnya fasabrun jamil, maka sabar itu adalah yang indah. Maksudnya sabar jalan yang terbaik. Dalam apa-apa pun situasi, sabar jalan yang terbaik. Kalau dalam bahasa ni maksudnya aku sabar, itu yang paling bagus untuk aku, ya? Yang paling mulia dan paling indah. Wallahul musta'anu, dan Allah lah tempat aku memohon pertolongan ala ma tasifun, terhadap apa yang orang sifatkan ataupun apa yang orang duk cerita. Apa yang kamu duk kata ni, Allah jala tempat aku minta tolong. Demi Allah tidak lama antaranya Rasulullah duduk pada tempat duduknya itu, tiba-tiba beliau pengsan. Tadi saya dah contoh awal sikit, iaitu pengsan yang selalu kejadian tanda wahyu akan datang. Lalu beliau diselimuti dan aku letakkan bantal di kalangan hulu beliau. Nampak tak ibu? Kan isteri ni dia merajuk marah-marah pun kan, ya, Nabi pengsan ambil bantal juga lapik. Ini pun boleh guna juga masa kita merajuk dengan suami kita ibu, ya. Abang tengok tu bang, abang merajuk-merajuk pun terlena saya letak juga selimut, ya. Ini situasi saya belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun saya sendiri, kata Aisyah, setelah saya lihat hal itu, demi Allah tidaklah saya merasa gentar dan tidaklah saya merasa cemas, sebab saya yakin saya bersih daripada tuduhan itu dan Allah tidak akan menganiayaku. Adapun kedua ayah bundaku, setelah mereka melihat yang demikian itu, kelihatan beliau pucat seakan-akan nafas beliau akan keluar dari badan kala-kala wahyu yang akan turun itu membenarkan apa yang dipercakapkan oleh orang selama ini. Saat kemudian Rasulullah mengalir keringat di dahinya itu berkata, gembirakanlah hatimu Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kesaksian bahawa engkau suci. Aku jawab perkataan Rasulullah itu dengan pendek, alhamdulillah. Nabi pingsan, Nabi dapat wahyu, Nabi bangun balik. Nabi kata, berseronoklah kamu wahai Aisyah, Allah dah sucikan kamu. Berarti tuduhan itu tuduhan yang palsu, tak betul. Aku jawab pendek je, alhamdulillah. Tengok Aisyah, no? Lepas dia kerah dia tu tak boleh kata apa lah ibu kan. Tapi kerah dia ni kerah yang positif ibu. Ya, sangat-sangat strong dan clear. Aisyah cerita ibu, aku ni tak pernah ada cemburu dengan mana-mana isteri Nabi macam mana aku cemburu dekat Aisyah. Sedangkan aku tak pernah jumpa Aisyah. Yang ada tak dicemburui sangat, yang tak ada tu dicemburui. Tapi dia clear, make it clear. Aku paling cemburu dengan Aisyah, dengan Khadijah. Sedangkan aku tak pernah jumpa Khadijah. Ya, Nabi bila apa-apa sebut pasal Khadijah. Aisyah clear. Saya suka strong karakter Aisyah ni.
Mungkin sebab saya pun memang jenis strong character, apa-apa make it clear je kan ibu-ibu. So Aisyah ni Aisyah, maaf, Khadijah lagi sikit-sikit Khadijah. Dalam hadis yang lain ceritalah Khadijah tu dah tua, maksudnya dah tak ada dah pun. Tapi Rasulullah ni dia tak tinggal Khadijah dia. Adalah perli-perli sedikit tu kan. Tapi yang tu jangan buat lah ibu. Sebab Nabi tegur. Walaupun isteri yang dicintai, tapi bila Aisyah buat sesuatu yang salah, Nabi tegur. Sebagai contoh, kita pernah belajar dulu buku wanita yang kalpin tu, yang kita dah khatam tu ibu. Yang ada orang main kata dekat Nabi kan. So Nabi balas sedikit, Aisyah balas panjang. Nabi kata apa? Aisyah, tak boleh dah cakap macam tu. Perkataan tu kalau lempak dalam laut pun, laut tu boleh hitam, boleh busuk. Perkataan tak elok. Aisyah jawab ibu, tak dengar kau dia kata apa? Dengar, aku balas dah. Kan? Yang balas Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada orang main kata sebut dekat Nabi Assalamualaikum, Nabi sebut balik Waalaikum. Tapi Aisyah Waalaikumsalam, dan panjang lagi. Aisyah punya strong karakter tu sama macam tu. Jadi Nabi tegur, jangan cakap macam tu, tak elok, perkataan tu tak bagus. Dengar ada orang kata apa kat dengar aku balas dah. Dia balas lagi teruk daripada tu ibu Aisyah. Maksudnya Aisyah membuktikan kemanusiaan kita ibu. Kadang-kadang perasaan marah kita, perasaan sayang kita kepada seseorang nak buatkan kita nak mempertahankan, tapi Nabi tegur dah. Nabi tegur. Berarti kadang-kadang kita khilaf pasangan kena tegur. Sama, bukan main gembiranya. Ayah bundaku, saya habiskan kat sini kerana datangnya wahyu itu. Lalu bundaku berkata, tegaklah Aisyah, ucapkanlah terima kasih kepada Rasulullah. Yang ni last ibu. Aku jawab, mak dia kata apa? Mak Aisyah ajak apa ibu? Mak kan? Okey, duduk elok-elok Aisyah, ucap terima kasih kepada Rasulullah sebab dia bagi tahu wahyu tadi kan. Cuba tengok, aku jawab, saya tidak akan berdiri untuk itu dan tidak ada yang akan saya puji melainkan Allah, sebab Allah lah yang menurunkan wahyu tentang kesucianku. Tengok, merajuk dia tak habis lagi ibu. Tegak-tegak duduk elok-elok ataupun berdiri, ucap terima kasih kat Rasulullah. Aku takkan ucap terima kasih kat siapa-siapa, puji siapa-siapa melainkan Allah, sebab Allah yang sucikan aku. Setelah itu Rasulullah keluarlah kembali kepada orang banyak, lalu beliau berpidato dan dibacalah pada ayat yang ke-11. Berarti bulan depan lah kalau kita masuk ayat 11 ibu. Okey, tapi secara asasnya ibu, ini hamka dah ringkaskan ni ibu. Maksudnya dah ringkaskan, ambil plot-plot yang sangat penting. Bukan maksudnya membuang lah, tetapi para ulama yang lain juga menyebutkan situasi-situasi yang lebih kurang sama sebenarnya.